Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah subjek PDAP Seksyen 10. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan mengenai cabaran dalam proses transformasi sosial ke arah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Transformasi sosial bermaksud proses perubahan dalam hubungan, norma, nilai dan hierarki yang dilembagakan dari masa ke semasa. Transformasi sosial juga mempengaruhi interaksi dan gaya hidup orang lain. Perkataan masyarakat merujuk kepada kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota dalam masyarakat. Seterusnya, masyarakat majmuk pula bermaksud masyarakat pelbagai kaum yang merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa dan sama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal di dalam sebuah negara yang sama. Menurut Kamus Dewan, masyarakat majmuk juga bermaksud masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuh semasa proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk. Pembentangan yang seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan yang lain. Cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Cabaran dari segi politik. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa dunia politik sememangnya penuh dengan persoalan di mana terdapat pelbagai individu dan masyarakat yang mempunyai pelbagai hala tuju dan kepentingan tertentu. Hal ini demikian kerana parti-parti politik yang wujud sebenarnya demi mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat dan negara. Namun begitu, pada zaman sekarang sebenarnya perkara ini tidak wujud. Walaupun wujud sekalipun, tetapi amatlah jarang dan susah untuk ditemui. Cabaran ini timbul disebabkan oleh setiap kaum diwakili oleh setiap parti politik yang bertujuan untuk menjaga hak kaum, memperjuangkan nasib bangsa dan menyuarakan pendapat mereka. Hal ini menyebabkan setiap kaum dilihat seperti saling berdendam, bergaduh sesama sendiri, saling membenci, bersangka buruk dan tidak mahu berbaik-baik semula akibat termakan hasutan dan dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif mereka. Namun begitu, terdapat juga parti yang memelihara dan mementingkan perpaduan. Tetapi, kebanyakan masyarakat kaum memilih untuk menyokong parti kaum mereka sahaja. Selain itu, politik ini juga boleh mewujudkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Semangat perkauman juga semakin luntur jika penyuaraan tentang kepentingan kaum tertentu dibuat tanpa mengambil kira kepentingan dari semua pihak. Jika isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan dan ekonomi tidak dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik, maka masyarakat tidak akan bersatu padu dan sukarlah untuk membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Geografi kependudukan merupakan satu bidang geografi yang mengkaji dan membincangkan perkara tentang demografi penduduk dan struktur geografi penduduk. Antara cabaran dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk dari segi geografi kependudukan ialah faktor sejarah, di mana secara umum kita mengetahui negara kita dijajah oleh pihak British dan mereka membawa masuk imigran dari China dan India untuk bekerja di Malaysia dan mewujudkan pertempatan tersendiri di mana kaum Melayu tinggal di kampung, manakala kaum Cina tinggal di lombong dan bandar dan kaum India tinggal di ladang ataupun estate. Yang kedua ialah corak pertempatan, di mana corak pertempatan ini mempengaruhi komunikasi antara masyarakat yang berbeza dan masyarakat berbilang kaum, di mana corak pertempatan yang berjarak-jarak ataupun berselera, maka berlakulah kurang komunikasi. Berlainan pula dengan pola pertempatan atau corak pertempatan yang dekat-dekat ataupun tersusun, masyarakat lebih senang untuk berkomunikasi kerana boleh berjumpa setiap hari di kawasan perumahan. Yang seterusnya adalah pertambahan jumlah penduduk dalam masyarakat majmuk, di mana setiap penduduk yang dalam masyarakat majmuk ini perlu menanamkan nilai
kesepaduan antara mereka, dan sekiranya ramai yang tidak mengamalkan nilai kesepaduan ini, maka transformasi sosial antara masyarakat majmuk itu tidak dapat dijalankan dengan baik dan bergerak secara perlahan. Dan yang terakhir iaitu purata populasi setiap kaum dalam masyarakat majmuk adalah berbeza, di mana hanya satu masyarakat yang dominan kerana memiliki populasi yang lebih ramai berbanding populasi kaum lain, menyebabkan kecenderungan untuk sesebuah kaum lebih dominan menguasai perkara penting dalam masyarakat, khususnya pemerintahan, dan ini boleh menyebabkan berlakunya ketidakadilan, penindasan kepada kaum yang minoriti. Keadaan ini juga cenderung untuk menimbulkan perpecahan antara masyarakat. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurnilam Nafisa binti Muhammad Munir ingin membentang mengenai cabaran dalam ekonomi di bawah tajuk cabaran dalam proses transformasi sosial ke arah pembentukan masyarakat yang majmuk. Cabaran dalam ekonomi itu adalah disebabkan oleh penguasaan ekonomi itu sendiri. Poin yang pertama adalah terdapat jurang yang luas terhadap penguasaan ilmu ekonomi. Yang kedua adalah masih di ekonomi secara diri, iaitu melakukan ekonomi tradisional secara kecil-kecilan. Yang ketiga adalah disebabkan kurangnya penglibatan masyarakat tempatan dalam perdagangan dan perindustrian. Sebagai contoh, kebanyakan orang Malaysia, iaitu orang Melayu, mereka lebih menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Contoh yang kedua pula adalah mengenai orang Cina. Mereka lebih menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan dan perdagangan yang berteknologi moden. Di sini kita dapat lihat bahawa perbezaan dan penguasaan ekonomi oleh sesuatu kaum itu dan wujudnya jurang pendapatan antara etnik merupakan cabaran yang sering membawa kepada ketidakstabilan dalam masyarakat yang majmuk. Cabaran dalam ekonomi yang kedua adalah dengan kata kuncinya perbezaan pekerjaan. Okey, di Malaysia kelihatan ketara apabila orang Melayu dari zaman dulu kebanyakannya terlibat dalam sektor pertanian, nelayan dan berkhidmat sebagai penjawat awam. Orang Cina pula sejak zaman British lagi mereka ditempatkan di Lombok dan kebanyakannya mereka terlibat dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Malahan orang India pula bekerja sebagai penoreh getah di estet atau peladangan serta pekerjaan mereka di landasan kereta api. Di sini perbezaan pekerjaan ini adalah menghalang interaksi yang lebih kerap. Sebaliknya interaksi itu berlaku dalam kalangan etnik yang sama. Yang kedua, perkara ini akan menghasilkan semangat perkauman yang terus meneban. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kami pada kali ini, di mana saya akan menguraikan cabaran dari segi sosial dalam proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Kita sememangnya tahu bahawa Malaysia ini dia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Namun begitu, mereka tidak bersosialisasi bersama dan ini menyebabkan kesukaran untuk memupuk perpaduan di kalangan pelbagai kaum di negara kita. Apabila proses ini tidak dapat diwujudkan, maka berlakulah kepincangan dalam pembentukan masyarakat majmuk. Terdapat beberapa faktor pemisahan yang menjadi penyebab utama kepada masalah tersebut, iaitu pemisahan dari segi pendidikan, fizikal dan kontrak sosial. Pemisahan yang pertama ialah dari segi pendidikan. Dasar pecah perintah yang telah diwujudkan oleh pihak British mendorong setiap kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India menubuhkan
sekolah vernakular mengikut kepentingan kaum masing-masing. Semasa penjajahan Inggris, dasar pendidikan yang berasaskan bahasa Inggris tidak memberi dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutamanya dalam pemupukan perpaduan kaum. Hal ini telah memberi pelbagai kesan negatif ataupun implikasi terhadap polarisasi, malahan hubungan kaum dan juga kepada sistem pendidikan kita sendiri sehingga ke hari ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, Malaysia masih lagi mengekalkan kesinambungan sistem pendidikan yang dulu, iaitu dengan meneruskan kewujudan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Isu sebegini sering diperbalahkan, tetapi tetap sahaja tidak menemui sebarang jalan penyelesaian dalam usaha untuk membentuk suatu sistem persekolahan yang baru. Hal ini demikian kerana masyarakat masing-masing memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeza dan menyebabkan hubungan antara masyarakat yang berbilang bangsa akan semakin susah untuk dikekalkan. Jelaslah bahawa sistem persekolahan pelbagai aliran mengikut kepentingan kaum tertentu adalah faktor utama yang menyumbang kepada terjejasnya perpaduan kaum di negara kita. Faktor pemisahan yang seterusnya ialah dari segi fizikal. Pemisahan fizikal ini pada awalnya adalah diakibatkan oleh kedudukan geografi atau penempatan sesebuah kumpulan etnik yang berbeza ketika zaman dahulu, yang akhirnya memisahkan sesuatu kaum dengan kaum yang lain. Hal ini juga didorong oleh dasar pecah perintah yang dijalankan oleh pihak British terhadap tanah Melayu pada zaman dahulu. Dasar tersebut menyebabkan masyarakat tidak mempunyai sebarang peluang untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi antara satu sama lain disebabkan keberadaan mereka yang berjauhan. Cabaran dari segi sosial yang lainnya ialah kontrak sosial. Kontrak sosial ini dia mempunyai peranannya yang tersendiri di mana ia membantu dalam mewujudkan suatu bentuk komuniti yang lebih teguh dan juga kukuh, di mana dia mempunyai satu kesedaran terhadap kepentingan, nilai saling bekerjasama, bersatu padu dan juga saling bertolak ansur. Oleh hal yang demikian, persetujuan terhadap kontrak ini di antara pemimpin Melayu pada zaman dahulu sebelum kita mencapai kemerdekaan merupakan satu persetujuan antara kaum, bukan sahaja dalam kalangan pemimpin, tetapi itu merangkumi semua individu. Hal ini tidak lain adalah bertujuan untuk memastikan hak kesamarataan itu dapat dikekalkan tanpa menjejaskan mana-mana penduduk di negara kita. Dan kontrak ini juga dia dianggap sebagai suatu kontrak yang dapat memenuhi setiap kepentingan masyarakat dan juga negara dalam tempoh yang berkekalan. Kandungan yang terdapat dalam persetujuan ini, dia adalah bertujuan dalam memastikan setiap pihak yang telah bersetuju akan mematuhi dan meneruskan tradisi tersebut. Karena dengan adanya amalan tersebut, perpaduan kaum dapat dikekalkan di negara kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Arensha. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan cabaran globalisasi yang dihadapi dalam proses transformasi sosial dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Globalisasi memberi makna suatu fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepesatan dan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Terdapat banyak lagi pentakrifan tentang globalisasi. Setengah sarjana menyebut bahawa globalisasi yang berlaku pada masa kini sebenarnya adalah sambungan daripada kolonialisme yang telah berlaku dalam abad ke-13 hingga abad ke-18. Cabaran globalisasi juga boleh dirumuskan sebagai pengaruh daripada luar yang mampu memecah belahkan perpaduan dalam negara kita. Cabaran globalisasi terbagi kepada beberapa bagian, yaitu fizikal, ketenteraan. Fizikal yaitu ketenteraan. Seterusnya ialah serangan pemikiran atau ideologi dan juga wujudnya hasutan untuk berpaling tadah
daripada negara sendiri, dalam arti kata lain menjadi pengkhianat negara. Namun begitu, Kenichi Ome telah menerangkan bahwa terdapat pengaruh luar yang masuk tanpa paksaan. Ianya menunjukkan tanda-tanda bahwa penduduk tempatan itu sendiri yang sukarela menerima pengaruh tersebut karena berpikiran bahwa apabila mereka tidak menerima pengaruh tersebut, mereka akan ketinggalan zaman. Bahaya globalisasi ke atas budaya terletak kepada fakta bahwa globalisasi adalah bentuk penjajahan yang memasuki ciri teras kehidupan seseorang manusia, yaitu penjajahan ke atas pemikiran dan kesadaran seseorang. Globalisasi juga memberi pengaruh yang kuat terhadap nafsu, emosi, dan keseronokan kebendaan yang memberi kesan kepada setiap individu di dalam masyarakat. Globalisasi juga mendatangkan ledakan maklumat yang membawa beberapa bentuk pemikiran barat yang bercanggah dengan pegangan Malaysia yang dianuti oleh majoriti penduduk Malaysia. Kesimpulannya, dalam era globalisasi, banyak cabaran yang boleh mengancam perpaduan kaum di negara kita. Satu fakta yang tidak boleh dinafikan bahwa cabaran era globalisasi tidak boleh dielakkan oleh sesebuah negara. Oleh itu, diharapkan agar negara Malaysia bijak dalam membuat perancangan agar dapat menghadapi cabaran yang datang dengan baik. Sekian daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, saya Elsa Lianalia Andipas. Antara cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia yang seterusnya adalah cabaran dari segi keagamaan dan kebudayaan. Perbezaan dari segi agama, bahasa, dan adat tidak dapat dinafikan, karena setiap kaum mempunyai kebudayaan mereka sendiri, di mana kebudayaan itulah yang menunjukkan identiti sebenar mereka. Seterusnya, perbezaan cara dan amalan yang diamalkan oleh setiap penganut agama yang berbeza. Terdapat sebilangan masyarakat yang tidak menghormati dengan cara dan amalan yang diamalkan oleh setiap penganut. Hal ini menyebabkan mudah berlakunya perselisihan paham sesama masyarakat di Malaysia. Selain daripada itu, semangat yang menebal terhadap kebudayaan dan bahasa masing-masing, serta terdapat juga sebilangan masyarakat yang hanya mau hidup dalam lingkungan budaya kaum mereka sendiri sahaja. Hal ini menyebabkan terdapat jurang di antara masyarakat yang berbeza kaum. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan mengenai cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Cabaran tersebut adalah cabaran dari segi kepelbagaian bahasa. Sebelum memasuki topik ini, saya akan memberikan definisi bahasa. Bahasa merupakan keupayaan semula jadi manusia yang merupakan satu sistem simbol bunyi arbitrari yang dipersetujui dan digunakan oleh kumpulan manusia untuk berkomunikasi. Dan menurut Kamus Dewan edisi ketiga, bahasa merupakan lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Bahasa menjadi salah satu cabaran dalam transformasi sosial dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia, kerana secara umumnya di Malaysia kita mempunyai kepelbagaian kaum yang amat ramai, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dan di semenanjung tanah air kita terdapat tiga kaum yang terbesar, yaitu Cina, Melayu, dan India. Manakala di Sarawak mempunyai 28 etnik dan manakala di Sabah adalah 32 etnik. Dengan kepelbagaian etnik di Malaysia ini, sudah tentu akan wujud pelbagai jenis bahasa juga. Dan sekiranya rakyat Malaysia tidak menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, sudah tentu interaksi antara kaum ini akan menjadi sukar, kerana sekiranya mereka tidak menguasai bahasa kebangsaan, sudah tentu mereka susah untuk memahami antara satu sama lain. Dan salah satu permasalahan yang timbul sekiranya masyarakat tidak menggunakan bahasa kebangsaan adalah kesukaran dalam komunikasi. Komunikasi merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan harian, karena setiap hari kita hendak berkomunikasi dengan orang awam dan orang-orang di sekeliling kita. Dan komunikasi ini amat penting bagi mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan perkhidmatan seperti jabatan pendaftaran negara. Bahasa sering timbul dalam kalangan klien yang datang ke jabatan perkhidmatan awam. Hal ini kita boleh lihat bagi mereka yang kurang mahir menguasai bahasa kebangsaan, dan sekiranya mereka mengalami masalah komunikasi, sudah tentu kesalahan dari segi pemberian maklumat juga akan berlaku. Dan sekiranya perkara ini berlaku, sudah tentu akan menimbulkan konflik. Dan seperti yang kita tahu,
konflik akan membawa kepada pergaduhan ataupun isu yang lebih besar, dan ini akan menyukarkan lagi untuk kita mencapai tahap masyarakat majmuk di Malaysia. Sekian daripada saya. Kesimpulannya, setelah melakukan esei penyelidikan ini, kami dapat mengetahui maksud transformasi sosial dan masyarakat majmuk. Kami juga dapat mengetahui cabaran yang harus ditempuh dalam usaha mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia. Melalui dapatan kajian, kami dapat memupuk kesedaran berkaitan kepentingan mengambil berat terhadap isu masyarakat majmuk. Data ini juga dapat digunakan untuk mendidik individu dan masyarakat mengenai perihal kepentingan masyarakat majmuk itu. Data yang diperoleh itu boleh digunakan untuk merangka strategi dalam mencegah supaya perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Kerana kita tidak mahu sudah terhantuk, barulah terengada. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.